السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية النصوص. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا اللهم الملائكة المقربين المخلصين وافتح علينا وأعطك علينا السلام. رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ سلطان في الدارين. Sekarang. Dan rukun tayamum itu 5 perkara. Rukun yang pertama memindahkan tanah. Artinya dipalingkan dia daripada bumi atau daripada hawa kepada anggota yang disapunya. Sama ada dengan anggota yang hendak disapuhnya, seperti bahawa ada ia disembamkan mukanya kepada bumi, atau 2 tangannya kepada bumi, atau dengan lainnya, seperti dipindah daripada tangannya kepada muka, atau akasnya. Dan rukun tayamum itu 5 perkara. Rukun bagi tayamum itu ada 5 perkara. Rukun yang pertama daripada 5 ialah memindahkan tanah. Memindahkan tanah. Itu rukun yang pertama. Apa maksud dengan kata memindahkan tanah? Arti memindahkan tanah. Dipalingkan dia kan tanah. Dipalingkan dia kan tanah daripada bumi. Dipaling tu mana pindah tu lah. Dipalingkan dia kan tanah. Ini memaling oleh orang yang bertayamum daripada bumi. Dipalingkan oleh orang yang bertayamum atau orang yang diizinkan. Dipaling oleh orang yang bertayamum sendiri atau orang lain yang dapat izin daripadanya. Dipalingkan tanah tu daripada bumi. Daripada bumi. Jadi tanah yang ada kat bumi.
atau daripada hawa tanah yang ada pada hawa udara. Dipaling kepada anggota yang disapu. Anggota yang disapu tu ialah muka dan tangan. Anggota yang disapu tu ialah muka dan tangan. Jadi dia katanya memindah, maksud dengan memindah, memindahkan tanah. Kita agaknya dah dapat berbeza tu tanah dengan bumi tu. Tanah dengan bumi itu berbeza. Yang kita sapu dengan muka ni, kita sapu dengan tanah. Yang kita berdiri, kita berjalan di atas bumi. Gitu kan. Tapi bumi itu tanah lah juganya. Lepas tu jadi dipaling, mana diambil. Kita ambil tanah daripada bumi. Kalau tempat asalnya di bumi. Atau daripada hawa. Daripada hawa tu masalah kita katanya angin puputkan tanah. Angin puputkan tanah, maka kita tahankan tangan. Kita tahankan tangan, maka tanah tu lekat kat tangan, kita ambil mari sapu di muka. Artinya tanah yang lekat-lekat kat dinding, sama. Seperti selepas banjir. Selepas pada banjir tu, banjir air tanah, apabila kering oleh banjir tu, jadi kat dinding tu lekat tanah. Maka kita ambilkan tanah daripada dinding rumah atau pagar kemasalan, itu pun boleh juga. Artinya rumah orang Arab yang kat kampung dulunya, dia pakai tanah. Jadi tak pakai semen, pakai tanah. Maka kita ambil kat dinding dia tu, itu pun boleh. Dipalingkan dia kan tanah daripada bumi kalau tanah ada kat bumi. Atau daripada hawa kalau tanah tu ada kat hawa. Seperti tanah debu yang dipuput oleh angin. Masa angin kuat-kuat tu, jadi kabut naik, debu tanah, kita ambil daripada hawa. Ambil tu kepada anggota yang disapu. Anggota muka dan tangan yang hendak kita nak sapu. Sama ada dengan anggota yang hendak disapu, dipaling tadi. Dipindah tadi, sama ada dengan anggota yang hendak disapunya. Kita ambil tadi sama ada dengan anggota ini dipindah tadi, dipaling tadi dengan anggota yang hendak disapu. Jadi kita guna anggota yang hendak kita sapu. Seperti bahawa ada ia seorang disembamkan mukanya kepada bumi. Disembamkan muka dia. Dia muka dia tu letak atas bumi. Atau dua tangannya. Atau dia letakkan dua tangan dia kepada bumi. Lekat juga tanah. Atau dengan lainnya. Lain daripada anggota yang hendak ditayam. Dengan kain pun boleh.
Dengan kain ke, dengan mandil ke boleh. Kita ambil kain selai masalah, kita letak atas tanah, lekatlah debu kat kain tu. Mari sapu di muka, mari sapu di tangan. Itu pun boleh juga. Jadi nak kepada memindah. Seperti dipindah daripada tangan kepada muka. Seperti dipindah daripada tangan, dipindahkan tanah itu daripada asal tanah tu duduk kat tangan. Kepada muka. Kepada mukanya, muka seorang yang bertayamum. Atau akas, sebaliknya. Seperti dipindahkan daripada tangan kepada muka. Contohnya tangan kita ni, kita kata tangan sebelah kanan, sebelah kiri kita ni penuh dengan tanah. Maka apabila kita nak sapu muka, kita ambil tanah kat tangan kita ni, mari sapu muka. Pun boleh juga. Artinya kita kat muka kita tu penuh dengan tanah, lepas tu kita nak sapu tangan. Ambil tanah kat muka, mari sapu di tangan. Pun boleh juga. Jadi asal makna, ada makna memindahkan tanah. Dalil dianya seperti firman Allah Ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, dalil katanya, dalil bagi rukun yang pertama. Dalil bagi rukun yang pertama ialah fatayammamu, firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'ida, maka hendak menuju oleh kamu akan tanah yang suci. Maka tayamum kamu, tengok ayat dia. Maka tayamum kamu akan debu yang suci. Sa'idan. Maka tayamum kamu akan debu yang suci. Tayamum tu artinya, arti tayamum qasad, tuju. Artinya qasad kamu akan dia akan tanah yang suci. Tuju kepada tanah. Mana kena ambil tanah, mari sapu. Dengan qasad kamu, tuju kamu akan dia akan tanah. Jadi tanah yang suci, dengan bahasa engkau pindahkan dia. Ini rupa kita, rupa makna tuju, qasad tuju kepada tanah yang suci, maknanya dengan bahawa engkau pindahkan dia akan tanah. Maka jikalau ditiup akan dia oleh angin atasnya, maka disapukan dia dan meniat ia, atau berhenti ia pada tempat bertiup angin pada hal keadaannya berniat dengan berhentinya tayamum. Maka tak kala mengenakan dia tanah, disapukan dia dengan tangannya, tiada memadai, kerana ketiadaan dinamakan memindah yang sebenarnya. Apa tu? Kerana ketiadaan dinamakan memindah yang sebenarnya bagi qasad pada keduanya. Tengok dia katanya, maka jikalau ditiup angin, dipuput, ditiup oleh angin, akan dia akan tanah. Ada sebenarnya. Maka jika ditiupkan dia akan tanah oleh angin, atasnya, atas anggota tayamum.
Atau atasnya atas seorang yang yang hendak bertayamum. Ha. Maka disapunya seorang akan tanah. Lepas tu sambilan dia sapu tu dan meniat ia. Padahal meniat ia. Niat tayamum lah. Niat tayamum yang lagi akan datang. Dia katanya, maka jikalau ditiupkan seorang akan tanah oleh angin. Atasnya, atas anggota tayamum, artinya atas orang yang hendak tayamum. Lepas tu, maka disapunya, maka dia pun sapu tanah itu. Dalam sambilan dia niat. Memada ke tidak. Padahal ini tu tak ada memindah. Contohnya, kita duduk, kita duduk begini, tiba-tibanya kat musim kemarau tu tanah kering, ada berdebu, lepas tu angin pupuk tanah. Angin yang kuat tu dia pupuk tanah, datang kena kat muka kita. Apabila datang mai kena kat muka kita, kita pun sapu. Sambilan niat. Contohnya kalau tempat yang kabut banyak tu, kita duduk begini, tibanya angin pupuk debu tanah mari kena kat muka kita. Mari kena kat muka kita, kita pun sapu niat tayamum. Maka memadai ke tidak, padahalnya tidak ada makna memindah. Satu masalah. Atau berhenti ia pada tempat bertiup angin. Jadi maknanya nampak angin tiup, angin yang pupuk tanah, mari kita pergi duduk bagi kena pupuk tanah angin yang serta dengan tanah tadi. Hal keadaannya sambilan dia tu niat tayamum lah. Dengan berhentiannya. Dengan sebab dia berhenti pada tempat pupuk tan angin dengan tanah tu, dia niat. Hal keadaannya berniat dengan berhenti dia berhenti di tempat puputan angin tu, niat pun niat tayamum. Maka tak kala mengenakan dia kan seorang tanah, apabila tanah mai kena kat dia dengan sebab pupuk angin tu, disapuhkan dia. Dia pun sapuh dengan tangan. Disapuhkan dia kan tanah dengan tangannya. Jawabnya dua-dua masalah tu tiada memadai. Kenapa tiada memadai? Kerana ketiadaan dinamakan memindah. Tak panggil kata memindahkan tanah. Kerana ketiadaan dinamakan memindah yang sebenar. Bagi qasad. Memindah yang sebenarnya bagi qasad. Qasad katanya fatayammamu, artinya qasad kamu akan dia. Pada keduanya dua masalah tadi. Dua masalah ditiup. Masalah ditiupkan dia oleh angin, lepas tu masalah berhenti tadi. Dua masalah. Masalahnya tayamum ni dia kena ada memindahkan tanah. Dia tak semacam kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk tu dia tidak ada rukun dia memindahkan air. Sebab tu kalau kita mengambil wuduk tu dia tidak ada syarat, tidak ada rukunnya memindahkan air. Sebab tu kalau kita naknya jadi basuh muka. Anggota muka kita jadi basuh. Walaupun dengan memindah, walaupun dengan tidak memindah sekalipun. Sebab tu kalau hujan yang lebat, maka kita buka muka kita bagi kena air hujan. Maka apabila air hujan tu mari datang kena kat muka kita, kita pun niat mengambil wuduk.
Jadi muka kita terbasuh. Itu memadai padahal kita tidak cebok air naik kepada muka, tidak. Jadi maknanya ada memindahkan air kepada muka ke tidak, rupanya begitu, tidak ada. Itu samalah kalau dengan tayam tu masalah dipupuk oleh angin. Seperti juga kalau kalau bab wudu, kalau orang simbol kita. Dia ambil air satu baldi, dia simbol kita. Kena kat muka. Apa tu air yang dia simbol kita tu air mutlak. Apabila air yang dia simbol kita kena kat muka kita, kita pun niat wudu. Memadai padahal kita tidak memindah. Tanah tu mari cari muka kita. Air tu mari cari muka kita. Artinya kita pergi tempat saluran air tu. Apa tu kita halalkan muka kita bagi kenakan air. Tidak ada memindah juga. Maka itu memadai pada bab wuduk. Sebab kalau biasanya kita nak ambil wuduk, kita ada pindah juga air. Kita pergi kat kolah, pergi kat paip ke masalah, kita ambil tanah, naik, ambil air, naik ke muka ketika kita nak ambil wuduk. Artinya kita selamkan muka kita dalam air. Itu pun tak ada makna memindah. Tapi wuduk memadai. Begitu. Adapun bab tayamum tidak memadai kalau tanah datang mari kena di muka. Datang ke muka dengan tidak ada memindah tu tak memadai. Sebab ayat katanya fatayammamu, maka hendak qasad, hendak tuju oleh kamu akan tanah. Mana kita kena ambil tanah mari jadi sapu di anggota kita. Kalau tanah datang kepada kita tu tak memadai. Air wuduk tak apa dah. Sebab tu masalah ditiup angin. Ditiup angin, angin pupuk tanah datang kepada muka kita. Tak memadai, tapi kalau wuduk air tu disimbolkan dengan air kepada muka kita, itu sah. Masalah yang keduanya berhenti. Masalah yang kedua tu berhenti, angin pupuk tanah kita tahan, berhenti di tempat laluan angin tanah. Maka angin pupuk tanah kita berhenti di tempat dia, maka tanah datang kena kat muka kita. Itu tak memadai, tetapi kalau air wuduk memadai. Begitu dah. Lepas tu sikit lagi masalah tadi. Sikit lagi katanya awal-awal tadi. Sama ada dengan anggota yang hendak disapu. Ya. Seperti bahawa ada ia sembamkan mukanya kepada bumi. Itu pun makna memindah juga. Dia nak sapu muka, dia macam sujud tu lah. Dia datangkan, turunkan muka dia kepada tanah. Jadi ni tanah dia letak buat begitulah. Maka itu makna memindah juga. Artinya dengan tangan letak ni, kalau nak sapu tangan, letak tangan atas tanah, pusing. Itu pun jadi juga. Sebab ada makna memindah. Itu tadi. Tapi susah nak rata lah. Kalau kita ambil mari sapu itu, senang untuk nak jadi rata. Itu mana kata disembamkan muka. Atau dua tangan kepada bumi. Tu kita letak tangan kita pada bumi, naik sapu. Artinya kita guna kain ke masalah. Guna mandil, kita pegang kain gini, kain letak atas tanah. Jadi tanah tak sentuh dengan apa? Dengan tangan kita. Letak tu, itu sapu. Artinya kita pakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan tu, letak
tangan kita sekali dengan sarung yang kain tu, letak akak naik sapu. Maka tanah tak lekat kat tangan, lekat kat sarung tangan kita. Itu pun memadai. Macam itulah. Macam orang perempuan duk guna tu. Itu dia tu. Apa dia panggil? Dia ada bulat. Seperti dia letak ni. Letak kat muka tu. Itu pun boleh kalau nak guna benda tu. Tapi tanah lah. Bukan bedak tu. Jadi tapi benda tu yang bulat ni. Yang letak tu. Letak sapu kat muka. Kalau nak buat begitu nak tayamum pun boleh. Sebab ada makna memindah. Kita katanya ambil benda tu letak kat tanah. Dia pun letak kat muka dia. Guna benda tu. Itu pun boleh juga. Sebab ada makna memindah. Lagi pulanya tak syarat guna tangan. Guna benda apa-apa sekalipun. Gunakan tuala ke masalah. Letak kat tanah bagi lekat debu dia sapu. Itu memadai. Syahdan jikalau tayamum orang lain. Ini saya dah kata tadi. Katanya dipaling oleh orang yang tayamum atau orang yang diizin dua-dua. Memindah tadi tu memindah oleh orang yang hendak tayamum sendiri atau orang lain yang diizin kepada dia untuk dia mari sapuh di muka kita. Contohnya masalahnya ini masalah kita guna yang ni lah. Apabila seorang tu dia sakit, tak boleh nak bergerak anggota kaki tangan, lagi pulanya dia boleh nak sakit dia tu tak boleh nak guna air, mesti kena guna tanah untuk nak tayamum. Maka harap ke dia tu dia nak tayamum sendiri tak boleh. Kita minta izin ke dia lah. Untuk kita tayamum pada anggota dia. Sebab kalau tidaknya susah lah. Kalau tak ada orang nak izin kepada orang lain untuk nak tayamum ganti itu, tengok. Sebab tu dia katanya dan syahdan jikalau ditayamum orang lain dengan izinnya izin seorang. Seperti bahawa memindahkan yang diberi izin. Mana orang yang dapat izin. Orang yang diberi izin kepada dia. Akan tanah kepada anggota seorang. Dan sapuhkan ia. Yang dapat izin. Yang diberikan izin. Akan seorang. Dengan anggotanya. Dan berniat yang memberi izin. Orang yang memberi izin tu dia niat ketika disapu. Niat tu dengan niat yang kebilangan. Niat yang kebilangan tu tengok lagi akan datang. Yang berserta ia dengan memindah. Niat tu niat serta memindahkan tanah. Padahal kekal niatnya, ini cara niat dia lagi akan datang. Beserta ia dengan memindah tanah pada berkekal niat itu hingga sapu mukanya. Nasjaya hasillah tayamumnya. Itu memadai. Hasil tayamum. Jadi sini masalah orang lain tu dia nak sapu muka kita, nak tayamum kita. Sebab kita katanya kita ni sakit tak boleh bergerak kaki tangan. Maka anak kita lah, kita izin kepada anak kita supaya dia tayamumkan kita. Maka apabila kita izin bagi dia tayamumkan kita, maka dia buat macam itulah. Dia pindahkan tanah daripada tempat dia. Tanah tu tanah duduk di bumi ke, tanah yang sudah letak dalam bekas dia ke. Kalau tanah letak dalam pinggang, pindah daripada pinggang tu. Ikutlah. Sekarang katanya ada jual pula tanah tayamum. Kita buka, kita ambil daripada situ lah. Situlah tempat dia. Pindah daripada bekas dia. Kalau tanah tu letak di bekas.
Artinya daripada dinding, daripada bumi, daripada mana. Asalnya tanah tu tanah yang boleh kita nak guna buat tayamum. Maka pindahkan tanah itu daripada tempat dia. Jadi maknanya orang yang anak kita, kita izin pada anak kita, tayamum pada kita. Dia pindahkan tanah itu daripada tempat tanah. Datang sapu kepada muka kita. Tetapi masa memindah, masa sapu tu kena ada niat yang diaktibarkan. Maka macam mana niat yang diaktibarkan tu ialah lagi akan datang. Masalah rukun yang kedua lagi akan datang, itu kita nanti tengok sanalah. Dengan secara hospital lalu tu niat, dia kena ada niat pada masa memindah dan berterusan sampai sapu ke muka. Dengan sebabnya yang niat tu dia ketika kita memindah tu syaratnya nak pindah ke atas jalan qasad nak tayamum. Kalau contohnya ketika kita memindah tanah tu tidak qasad tayamum, maka tidak memadai. Ketika sapu tu kena ada qasad pula. Kena ada niat pula. Jadi ketika sapu muka tu kita niat tayamum. Tapi ketika memindah, letak tangan atas tanah, pindah nak datang ke muka tu kena ada qasad juga. Qasad tayamum. Maka kalaunya begini dia tak memadai. Contohnya kita duduk atas tanah. Duduk atas tanah, kita bertungkat dengan tangan kita atas tanah. Kita bertukar tangan kita atas tanah. Lepas tu, jadi tanah tu lekat lah. Debu tanah tu lekat kat tapak tangan kita. Sebab kita letak tangan kita atas tanah tu, duduk saja-saja atas tanah, kita bertungkat tapak tangan kita di atas tanah. Maka lekatlah debu tanah tu di tangan kita. Kemudian kita tak sapu lagi. Biarkan debu tangan tu dekat tanah. Apabila sampai masa kita nak tayamum, tengok kat tapak tangan kita dah ada tanah. Maka kita nak terus sapu, muka jadi tayamum boleh ke tidak? Tidak. Sebab ketika tanah lekat kat tangan kita akad naik, tak ada qasad nak ambil tanah untuk nak tayamum. Begitu. Itu sebagaimana lagi akan datang daripada bab rukun yang kedua ialah niat. Jadi maknanya niat ni dia nak niat tayamum ketika memindah satu kali dan niat tayamum pada ketika mulai sapu muka satu kali. Itu dua tempat. Maka kembali pada sani, apabila kita nak tayamum, memindah tu qasad tayamum satu, dan ketika sapu tu pun niat tayamum juga. Maka apabila orang yang dapat izin daripada kita, anak kita, kita izin bagi dia tu dia tayamum, maka ketika memindahkan tanah, padahal kena ada niat lah. Ketika datang sapu kat muka kita pun ada niat jugalah. Begitulah. Sebab tu dia katanya, sekali lagi kita ulang, syahdan jikalau tayamum orang lain, anak kita masalah. Dengan izinnya, izin kita. Dengan izinnya, izin kita. Seperti bahawa memindahkan yang diberi izin, orang yang dapat izin daripada kita, anak kita tu. Memindah akan tanah, anak kita yang kita izin pada dia tu, dia pindahkan tanah. Lepas tu pindah kepada anggotanya, anggota kita ni. Kepada anggotanya, anggota kita, dan sapu ia yang diberi izin tu, anak kita tu, akan dia dengan dia, akan tanah dengan tangan tu, dan berniat yang memberi izin, kita yang memberi izin. Ketika itu kita pun niat dengan niat yang kebilangan, niat yang diaktibar, niat yang disebut dalam rukun yang kedua lagi akan datang. Niat tu yang berserta ia yang niat dengan memindahkan tanah. Ketika dia memindahkan tanah, kita ada qasad nak tayamum, ada niat. Padahal berkekalan niat itu hingga sapukan muka, hingga sapu muka. Ketika sapu muka pun ada niat juga. Begitu. Maka
nascaya sahlah tayamum. Tayamum tu sah. Begitulah. Jadi maknanya kita buat sendiri, artinya orang yang dapat izin daripada kita mesti kalau kita sendiri, kita nak tayamum dengan sendiri, ketika memindah kita ada niat, ketika sapu muka kita ada niat. Kalau kita beri izin kepada orang lain ketika dia nak memindah, kita sendiri ni kena niat. Katanya memindah tanah untuk nak tayamum. Dan ketika dia sapu tanah di muka kita, kita pun niat juga. Dia tak sama dengan wuduk. Wuduk ni kalau kita bagi kalau orang lain tu jirus kat muka kita, ketika dia cebok air tu tak payah niat kan. Ketika dia cebokkan air, ambil air daripada baldi, daripada paip ke daripada mana, datang nak jiru kat muka kita tu, itu tak payah niat. Saja aku cebok air nak ambil wuduk. Tak ada lah begitunya. Tetapi ketika dia jirus kat muka kita, ketika tu lah kita niat mengambil wuduk. Itu dah memadai. Tapi tayamum ni dia tambah satu lagi, ketika memindahkan tanah daripada tempat dia tu kena ada niat dah. Sebab rukun dia. Jadi maknanya ambil tanah daripada tempat dia bumi ke, tempat dia di dinding ke, tempat dia di dalam plastik ke, dalam bekas dia ke, artinya kat baju, kat kain pun boleh. Kalau kita kata dia ni dia duduk atas tanah. Duduk betul-betul atas tanah, dia tak ada hampa tika apa, dia duduk atas tanah. Dia tidur atas tanah. Kemudian kat belakang dia, kat pohon dia tu penuh dengan tanah. Maka apabila dia nak tayamum, dia ambil kat baju dia. Contohnya tanah ni, dia menerak atas tanah. Penuh tanah kat sini, kat dada dia. Maka apabila dia nak tayamum, pindah daripada sini, ambil tanah yang ada ke sini, pindah daripada sini, naik, sapu muka. Begitu. Kembali pada masalah kita, dia katanya nascaya sahlah tayamumnya. Dan jikalau, ni sah tayamum tu, dan jikalau dengan tiada uzur sekalipun, saja kita segan nak sentuh dengan tanah. Izin anak kita pun boleh, tak ada uzur, tak ada sakit pun boleh. Apakah lagi kalau ada uzur, tak boleh nak bergerak kaki tangan kan. Kalau tidak ada uzur sekalipun, sahlah juga tayamumnya. Dan jikalau dengan tiada uzur sekalipun. Kenapa? Kerana diberikan perbuatan yang diberi izin pada tempat perbuatan dirinya. Kenapa boleh sah orang lain tu buat, orang lain tu memindah, tapi kita nanti niat. Kita izin kepada anak kita, dialah yang membuatkan. Jadi maknanya kalau kita izin kepada anak kita buat apa? Memindah dia, sapu dia. Kita nanti buat apa? Kita nanti niat. Kita nanti niat. Ada uzur ke kita? Ada uzur pun tak apa, tak ada uzur pun boleh. Lepas tu, dengan sebab kita izin kepada dia, ya sebenarnya kalau kita kira asalnya, kita nak tayamum, kita sendirilah memindah, kita sendirilah sapu, kita sendirilah niat. Asalnya begitu kan. Jadi memindah, sapu, niat, kita sendirilah. Sebab kita nak tayamum. Tetapi orang lain, asalnya tak boleh. Tetapi dengan sebab kita dah izin kepada dia, dia buat perbuatan memindah dan sapu, dikira seperti kita buat sendiri. Sebab ada wakil. Ada wakilan, apa dia? Izin. Macam kita wakil kan? Macam kita wakil pada nikah, pada jual beli ke masalah. Tengok seorang ayah tu dia nak dapat menantu kan. Dia nak kahwinkan anak perempuan dia. Maka dia tak akad nikah sendiri, dia wakil kepada orang lain.
maka wakil tu seolah katanya dia dapat wakil tu dapat izin walaupun dia ni bukan anak dia. Orang yang dapat wakil nikah tu walaupun dia menikah bukan anak dia sendiri, anak orang lain. Tapi bolehkah begitu? Boleh sebab dia dapat izin dengan secara taukil, mewakil. Begitulah. Maka di sini pun begitulah. Sebab tu dia kata kerana diberi hukum. Diberi hukum. Diberikan perbuatan yang diberi izin. Makzun, anak kita tadi dalam misal. Dalam misal tadi tu, yang diberi izin tu ialah anak kita. Kerana diberikan perbuatan yang diberi izin, perbuatan orang yang diberi izin kepadanya. Mana diberikan, dikirakan. Dikirakan perbuatan orang yang kita beri izin kepada dia. Seperti kita izin kepada anak kita pindahkan tanah, sapuhkan tanah tadi. Perbuatan dia tapi kita kira pada tempat perbuatan dirinya. Kenapa begitu? Jadi perbuatan anak kita sapuh dan memindah dan sapuh tu perbuatan anak kita tapi dikira katanya perbuatan kita sendiri. Sebab apa? Sebab ada izin kepada dia. Kalau fardunya, kalau kita tak izin kepada anak kita untuk memindahkan tanah datang sapuh kat muka kita, kita niat saja dia datang sapuh, contohnya kita sakit tak boleh nak bergerak. Lepas tu kita tidur, dia kejut. Ayah nanti niat. Kita pun anak pun sapuh tanah, ambil tanah, datang sapuh kat muka. Jadi maknanya ayah tu tak ada bagi izin. Ayah tak ada bagi izin, anak je macam anak paksa. Ayah nanti niat. Saya nak sapuh ni. Anak pun pindah. Maka itu tak memadai sebab ayah tak bagi izin. Sebab tu kalau nak buat begitu, tanya dululah. Tanya dulu. Ayah, saya nak izin, saya nak tayamum ni. Maka ayah pun bagi isyarat katanya, aku izin. Isyarat dengan kepala ke, dengan cakapan katalah. Maka dia buatlah. Tiba-tiba Allah tangan nak sapuh kat muka tu, itu tak madai. Kalau air boleh. Kalau ambil wuduk tu boleh. Kalau ambil wuduk boleh. Seperti kita tidur masalah, orang tu datang jiruh air kat muka kita. Kita terkejut dengan sebab air kena kat muka kita tu, dia banyak juga. Kita pun niat wuduk tu. Lepas tu habis muka atau ambil lagi tangan pula. Boleh. Adapun sini tak boleh. Masalah tayamum kena izin. Masalah wuduk tak dapat izin tak apa. Janji air datang kena kat muka kita, kita niat. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tufah disyaratkan keadaannya yang diberi izin itu mumayyiz. Dari kitab Tufah maknanya kita nak izin tu syarat kena izin kepada orang yang sudah tamyiz. Walaupun tak balik tapi sudah tamyiz. Kalau umur 2-3 tahun tak tamyiz lagi, nak izin pada dia datang memindah dan sapuh tak memadai. Kalau 7-8 tahun dah memayyiz, tapi belum balik sekalipun, boleh. Itu kata Syekh Ibn Hajar, orang yang hendak diizin kepada dia tu mesti kena memayyiz. Itu mana katanya, kata Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tufah, disyaratkan keadaannya nyata raja'an, yang diberi izin, ini orang yang diberi izin itu mumayyiz. Dan kata Syekh Ramli, dan jikalau yang diberi izin itu, mana orang yang kita izin pada dia tu, kanak-kanak, atau orang atau yang kafir, atau yang gila, atau yang haid, atau yang nifas sekalipun, memadai. Kita izin kepada orang kafir boleh.
Sebab dia, sebab bukan dia niat, kita niat. Kanak-kanak yang tak balik sekalipun, orang kafir sekalipun boleh izin pada orang kafir, atau orang gila sekalipun, atau orang yang haid sekalipun, atau orang yang nifas sekalipun. Apa tu kalau kita tilik kepada kalau tilik kepada bab wudu orang nifas sah ke tidak wudu? Tidak sah. Orang haid sah ke tidak wudu dia? Tidak sah. Gila? Tidak sah. Orang gila tidak sah wudu. Orang kafir tidak sah. Kanak-kanak belum tamyiz pun tidak sah. Maka tayamum diganti pada wudu kan. Orang nifas tidak sah, orang haid tidak sah, orang gila tidak sah wudu. Orang kafir pun tidak sah wudu. Kanak-kanak yang belum tamyiz, tapi kalau sudah tamyiz sah lah. Belum tamyiz tidak sah. Tapi kalau kita izin untuk sapuh dan memindah kepada orang ni, sah. Itu kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayahnya. Dan sekali lagi, dan jikalau berhadas yang memberi izin atau yang diberi izin kemudian mengambil kemudian daripada mengambil tanah dulu daripada menyapu mukanya, adakah batal nakalnya atau tiada? Kita sakat itulah dulu. Tapi masalah tu masalah izin pada sapuh dan pada memindah lagi. Kita akhir di situ dulu. Dan jikalau berhadas, wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fatahana 'arifina